Assalamualaikum semua, selamat petang, selamat sejahtera. So hari ni kita nak sambung part 2 untuk korang punya chapter nombor 7. Alright, so macam yang dah tahu, saya dah bagi dekat korang this particular worksheet ataupun kertas ni dan korang sepatutnya dah buat, tapi tak buat pun tak apa. So apa yang saya nak bincang hari ni adalah jawapan dia. So yang pertama sekali saya nak bincang soalan nombor 2 ni, muka surat berapa saya tak ingat. So apa yang ada depan korang adalah dua jenis taburan. So bila dia tanya apakah bentuk taburan bagi kedua-dua bulan tu, untuk April, kalau korang perasan, April kat mana dia melekuk. So kalau korang perasan kat sini, sebelah kiri dia tak melekuk, tapi sebelah kanan dia melekuk dan dia jatuh lagi. So untuk April, bentuk dia adalah pencong kanan. Untuk March, korang mesti nampak dia pencong kiri ataupun skewed to the right and skewed to the left. Okay, now jom kita bandingkan serakan jisim bagi peserta kedua-dua bulan tu. Kalau korang perasan, kalau saya ambil this thing dan saya letak dia sebelah-sebelah, macam kurang lebih sama lah. So, apa itu dispersion ataupun serakan? Ingat, serakan tu dalam ada dua benda korang nak kena belajar daripada serakan, iaitu sisihan piawai dan juga varian. Varian dia kurang lebih sama. Bentuk, apa maksud serakan? Bentuk dia kurang lebih sama. Lebar bukit ni kurang lebih sama. So kita akan cakap dia punya serakan hampir sama. Keyword dia adalah hampir sama. Okay. Antara kedua-dua bulan tu, serakan dia, taburan dia, serakan dia sama walaupun dia ada taburan yang berbeza. So saya buat keyword dia dekat sini, serakan sama. Serakan dia sama. Ada soalan tak kenapa? Serakan sama, taburan dia berbeza lah. Taburan dia ada kiri ada kanan. Okay. Now, soalan kedua dia tanya, adakah program ini berkesan? So ni program apa? Kalau korang baca dekat atas tu, dia menunjukkan taburan jisim 15 orang peserta dalam satu program Jom Kurus. Ni orang-orang nak jadi kurus. Program ini bermula pada bulan Mac dan semua peserta akan direkod pada setiap bulan untuk memantau keberkesanan dia punya program. So dia perhatikanlah pada, kalau korang perasan dekat sini 78 kg starting point dia. So pada point dekat sini, ada 7 orang yang berat dia 88. Lepas tu ada 4 orang yang berat dia 93. Tu semakin berkurang. So kalau tambah semua jadi apa? Jadi ini 0 tambah 3 tambah 7 tambah 1 tambah 0 akan dapat 15. Okay, so apa yang kita nak check adalah berkesan ke tak program tu. So, kat mana nak tengok dia berkesan ke tak? So kalau korang perasan, pada bulan Mac lagi ramai orang yang ada dekat kawasan sini, 93 sampai 103. Sebab ada ni, ramai ni. Tapi bila masuk bulan April, sebulan selepas tu, korang perasan tak dia punya puncak tu menurun satu. Itu satu. Nombor dua, bilangan peserta yang mempunyai berat antara 91 sini sampai sini kurang berbanding bulan Mac. So disebabkan korang perasan, cikgu dia punya graf tu macam bergerak ke kiri sikit. So disebabkan kita nampak graf tu bergerak ke kiri, kita akan panggil program tu berkesan. Nak tulis jawapan macam mana? Ada banyak jawapan. Kamu boleh cakap pasal, graf tu seolah-olah dia bergerak ke kiri, menandakan dia punya mean dia menurun, atau terdapat dah tidak ada orang yang kurang. Ni ada perbezaan ni.
pada bulan Mac ada berapa orang? 7 orang yang berat dia 93, tapi bulan April jatuh kepada 4 orang. So macam tu pun boleh juga. So dia sebab dia jawab, dia biasa ni soalan kebat lah. Korang boleh bagi apa jawapan yang boleh diterima, tak ada masalah. Okay, soalan? Tak ada. Okay, next. So kita nak buat sesuatu yang dipanggil sebagai OGIF. So hari ni kita nak belajar untuk lukis OGIF. Kita nak lukis OGIF. So OGIF tu apa? OGIF tu dia punya sifat dia bukan lagi melekuk-lekuk, bukan bar, tetapi sifat dia sangat simple. Bentuk dia akan start daripada kosong dan naik atas, dan dia akan sama dengan semua yang ada dekat frekuensi. Semua frekuensi ataupun semua kekerapan. So dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam ni. Tapi yang penting dia mesti hujung dekat paling atas tu mesti jumlah kekerapan. Dan paksi Y mestilah kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan, bukan kekerapan sahaja. Dan ini maintain lah kamu punya apa yang kamu nak letak. X kamu, masa ke apa benda ke. Okay, so untuk cari OGIF kamu memerlukan dua benda, iaitu kekerapan longgokan dan juga sepadan atas. So untuk data kita ni, kekerapan longgokan dia macam mana nak buat? Okay, kosong kita tulis dia kosong. Okay, lepas tu apa yang kamu jumpa dekat first row tu kamu tambah dengan kekerapan dekat second row. Dia macam kosong tambah 2 jadi 2. 2 tambah 4 jadi 6. 6 tambah 6 jadi 12. 12 tambah 9 jadi 21. Tambah 21 jadi 32. Tambah 30, tambah 6 38. Tambah 2 jadi 40. Dan nombor yang paling bawah tu mesti nombor maksimum. Dia mesti sama dengan apa yang korang tengah cakap tu. 40 orang tukang masak. So maksudnya kalau korang buat kekerapan longgokan tapi tak sama dengan semua yang sedang distudikan, maksudnya salah lah. Okay, so itu dah saya dah ajar. Lepas tu macam mana nak cari upper boundary ataupun sepadan atas. So tengok dekat had yang atas, kemudian tambahkan 0.5. Disebabkan kita tidak bekerja dengan perpuluhan, kita dapat nombor bulat, senanglah kerja kita. So 19.5, so 24.5, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5, 54.5. Habis. Alright, so jom kita buat. Dia kata mesti guna skala 2 cm untuk 5 minit pada paksi mengufuk. So maksudnya setiap 10 kotak yang kecil tu mesti satu calit. So saya nak ambil langkah yang mudah, yang mana saya akan guna color ni untuk bagi dia tegak macam ni. Dan dia jadi macam tu. Okay, so sekarang ni 2 cm untuk 5 minit. So maksudnya kita nak buat setiap satu jarak tu mesti 2 minit lah. So ni ada satu, saya zoom in sikit. Okay, ni mesti ada satu, sini mesti ada satu, sini mesti ada satu, sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Nilai saya tak tahu lagi, ni masa. Lepas tu dia kata 5 orang tukang masak untuk 2 cm. So setiap jarak tu mesti 5 lah. Okay, yang senangnya yang y axis. Y axis. Kalau sini kosong, sini mesti 5. Sini mesti 10. Sini mesti 15. Sini mesti 20. Sini 25. Sini 30. Sini 35. 35. Sini 40. So lembab pula hutang ni.
So sini kita bukan buat kekerapan biasa, kita akan buat kekerapan longgokan. Alright, so dekat sini yang tricky sikit. Now, apa yang kita nak buat adalah kita akan start dengan benda pertama yang korang letak dekat sini untuk paksi X adalah kita kena tengok kat sini. Korang kena perhatikan, alamak, saya zoom out sikit. Saya tak tahu nampak ke tak, kecil sangat? Kecil sangat Okay, Tak. okay. nampak. Okay, so kekerapan longgokan kosong. Lepas tu sempadan atas 19.5. So korang tahu dekat sini starting point dia tu memang dah kosong dengan 19.5. Starting point dia. Terus 19.5 untuk paksi X. Sebab ni ada satu titik, sini ada satu pangkah. Yang mana? Pangkah yang mana? Ni, yang ini. Lepas tu bila kekerapan longgokan dia 2, kamu punya sepadan atas 24.5. So ingat kamu dah jumpa yang pertama baru kamu nampak kita kena setiap satu langkah tu kita kena tambahkan 5. So yang ni akan jadi 24.5. Lepas tu ni jadi 29.5. Ikut je lah tu. So ni jadi 34.5. 39.5. 44.5. 49.5, 54.5. So 2, bila 2 kau kira betul-betul 2 kat mana, lepas tu itulah kamu punya apa 24.5 dah pakai. 6 kat mana? 6 kat atas sikit, mungkin kat sini. Lepas tu 12 kat mana? 12 kat atas sini sikit. Lepas tu 21 dekat sini roughly dah pakai. 32 kat mana? Naik atas, tarik sampai sini roughly saya tak nampak. 38 untuk 49.5, tarik sampai 38. Dan last kali kita ada 54.5 iaitu 40 yang paling senang. So apa nak buat sekarang? Cantumkan semua. Okay, dah siap dah. Inilah logif yang mana korang punya paksi X pakai sempadan atas macam korang punya histogram, tapi histogram pakai sepadan atas sepadan bawah. So OGIF pakai sepadan atas je. Kekerapan longgokan special hanya untuk OGIF, tak pakai untuk histogram. Okay, next. Tak ada soalan? Saya teruskan. Cikgu, Dah. cikgu. Ya. Nanti nak kena garis lain tu kan? Apa ke kalau tak guna baris? Memang tak kena. Oh, okay. So, kalau OGIF kita takkan guna pembaris, kita akan cantumkan garisan dan make sure dia ada lekuk sikit kat ujung. Dan memang tak pakai pembaris. OGIF tidak perlu pembaris. Frekuensi poligon perlu pembaris. Histogram perlu pembaris. Box plot, kotak plot perlu pembaris. Histogram, longgokan perlu pembaris. Tetapi OGIF je yang special boleh lekuk-lekuk. Lepas tu saya buat awal-awal tu saya buat macam ni, korang perasan, dia boleh lekuk-lekuk nanti. Jangan sekali-sekali pakai pembaris untuk OGIF. OGIF tidak perlu pembaris. Okay? Next. Ada soalan tanya je, jangan tahan saya. So ni boleh buat sendiri sebab benda yang sama. Cuma beza dia pada tak ada beza pun, sama je semua. Nanti korang buat sendiri ni. Okay, so yang saya nak ajar sekarang adalah benda ni yang berkaitan dengan quartile. So apa itu quartile? Apa itu median? Apa itu pertama, kedua? Apa persentil 35, 65, 95 ni? Okay, so bahasa paling mudah, quartile pertama. Quartile tu datangnya daripada perkataan quarter. Dia datang daripada perkataan quarter. Quarter dalam bahasa matematik kita panggil 1/4.
Dalam bahasa Melayu, quarter tu suku. Aku sampai 3 suku aku sampai lah. Maksudnya 3.15 PM kan aku sampai lah. Suku tu merujuk dekat 15 ataupun 0.15 untuk jam lah. So quarter tu datang daripada perkataan Latin tak salah saya. Tapi maksud dia suku ataupun 1/4. So bila dia kata kuartal pertama, dia nak data yang ada pada kedudukan suku pertama. Contoh, saya bagi contoh dekat korang sebelum korang jam kepala. Contohlah saya tabur data ni semua, dia jadi macam ni. Sekejap, tak boleh. So 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8. Okay, so data saya ni ada berapa? So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So data saya ada 18 semuanya frekuensi. Total jumlah data saya, jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan saya ada 18 semuanya. So biasanya korang akan dapat benda ni dalam bentuk table. Contohnya macam satu, kalau data kamu 1, frekuensi dia 2. Data kamu 2, frekuensi dia 3. So apa yang beza sekarang adalah saya taburkan semua sebab saya nak tunjuk kedudukan. Data yang korang selalu dapat dalam bentuk kotak, cantik-cantik. Tak. So 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 ada 2, 7 ada 4, 8 ada 1. Biasanya korang dapat dalam bentuk macam ni. Tapi kalau saya ajar bentuk saya buat kotak ni tidak ada kaitan nak tunjuk beza antara data terkumpul dengan data tak terkumpul je. So dalam kotak tu dipanggil data terkumpul. Data yang dah dikumpulkan. Susah nak nampak pasal kuartal kalau korang tengok dekat data terkumpul. So senang tengok dekat sini. So kuartal, saya nak ajar Q1, Q2, Q3. So Q1 tu adalah kuartal pertama, Q2 adalah kuartal kedua atau dalam bahasa lain dia adalah median. Yang Q ketiga tu adalah kuartal ketiga. So ini semua data saya dah susun cantik-cantik. Saya dah susun untuk korang cantik-cantik. So saya nak labelkan kedudukan. This is my first data, this is my second data, this is my third data. Ni data keempat saya, ni data kelima saya, ni data ke-6, data ke-7, data ke-8, data ke-9, data ke-10, data ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 data semuanya. Now, kalau saya bahagi 2, dekat mana dia akan potong? So dia akan potong dekat sini kan? Ini pecahan pertama, ini kedua. Sebab sebelah kanan ada 9 data, sebelah kiri ada 9 data. So median dekat mana? Median betul-betul ada dekat tengah-tengah ni. Data yang tak wujud tu. So kalau nak cari median ataupun kuartal 2, kau kena ambil 4 tambah 5 bahagi 2 iaitu 4.5. Itulah median dia. Ataupun Q2 dia. Okay. So dekat mana nak cari kamu punya kuartal 1? Ingat dia kedudukan dia ada pada kedudukan. So kita ada 9 data. Maksudnya 9 tu kena bahagi 2. 9 data bahagi 2. Kat mana kedudukan 4.5? 4.5 ada dekat sini. Kedudukan ke 4.5. Ada tak nombor dia? Tak ada. Kalau tak ada, kita ambil nombor kiri dengan kanan tu, kita tambah dan bahagi 2. Itulah kuartal pertama kamu. Sekejap. Ini 1, 2, 3, 4. Oh, sekejap. Salah. Nombor dah nombor ganjil dah senang. So, kita ada 9 data. Kalau 4 kiri dengan 4 kanan, inilah kita punya
kuartal pertama kita ni, nombor 2 ni. Senang. Macam tu betul. So 4 kiri, 4 kanan, inilah data ke kuartal ketiga kita. So jawapan dia apa? Jawapan dia kalau saya nak listkan kuartal 1, saya bukan tengok kedudukan saya tengok nombor dia, data dia 2. Okay, median dia 4.5. Kuartal ketiga dia 7. Okay, tanya sekarang, nak tanya apa-apa? Tak ada nak tanya apa-apa? Semua orang okey? Okay, faham? Tak ada. Ya, ada orang type something. Okay, tak ada. Alright, so kalau tak ada, kita boleh start. So, cikgu, apa kaitan data tak terkumpul, data terkumpul dengan OGIF ni? Ada kaitan dia. Daripada data tak terkumpul, kau boleh tukar jadi data terkumpul, dan daripada data terkumpul, kau boleh cari dia punya sepadan atas lah, dia punya hard limit atas lah, dan kau boleh lukis dia punya OGIF. So maksudnya dekat OGIF pun kita boleh cari kuartal pertama, median, kuartal ketiga, dan persental yang lain ni. Okey, jom kita buat kuartal pertama. So macam saya cakap, kuartal pertama dia berada di suku data, suku pertama data. Apa itu suku pertama? So kau kena tengok, ada berapa total semuanya? Tengok yang paling atas sekali, korang akan nampak 60. ada 160 data. Good. Ada 160 data. So kalau ada 160 data, maksudnya ada 160 160 ranking. Kita nak tengok ranking yang suku. So kalau suku kena bahagi 4. So kalau kau bahagi 4 dapat 40. Maksudnya kedudukan ke-40 adalah korang punya orang kata apa? Interest kamu. So kamu nak tengok apa nombor, apa markah yang ada di kedudukan 40. Perhati. Oh, inilah data di kedudukan 40. Lepas tu korang pun ambil lah garisan. Sambungkan, tengok kat mana dia langgar. Dia langgar kat situ. Ambil dia ni, tengok kat mana dia langgar. Lepas tu turunkan ke bawah. Okay, roughly lah saya punya pembaris ni tak straight. So, roughly dia langgar dekat mana tu? Kalau korang perasan dan nampak 64, 69. So kalau 64 jarak dia 5, so sini 65, 66, 67. So jarak dia ni nilai dia kuartal 1 67.5. 0.5, good, thank you. So median mesti dekat tengah-tengah. So tengah-tengah kat mana? Kau ambil data penuh, kau bahagi 2 sebab tengah-tengah kan. So 80, kedudukan ke 80. So perhati kat mana kedudukan ke 80, kat sini tarik garisan tu sampai langgar OGIF. So guna kali biru nampak. Okay. So, tarik sampai langgar OGIF dan turun ke bawah. Saya punya ni sengit-sengit sikit, tapi kalau korang betul cantik saya tak kisah. Salah sikit mungkin lah kot sebab lari-lari sikit garisan ni. Maka Q2 saya jumpa 74.5. Kenapa? Saya tengok pada kedudukan ke 80 je. Q ketiga saya yang paling special. Okay, Q ketiga saya special sikit sebab saya kena ambil bukan lagi bahagi 4. Ya, kalau satu suku senang dia 160 bagi 4, tapi sebabkan ada 3 suku kuadrat, 3. Atau setengah orang dia akan buat 3/4 darab 160 terus. Sama je dua-dua ni. Okay, so kalau darab semua tu akan dapat dekat mana? 120. Ya, kedudukannya ada pada 120. So perhati mana 120, oh ada ngam. So tarik 120 sampai dia langgar OGIF tu. Lepas tu turun ke bawah. Sebenarnya ni sengit-sengit sikit. Okay, so kalau nampak, oh dia dekat 79.5. So maksudnya Q ketiga kamu adalah 79.5.
Okay, now percentile pula. Percentile ni yang paling best. So percentile tu bermaksud persen. Saya ulang lagi sekali. Percentile tu bermaksud persen. Percentile ke 35 dia bermaksud 35%. So saya padam yang ni. So macam mana nak cari data ke 35% cikgu? So kau ambil 35%, darabkan dengan berapa semua? 160, nak tahu kedudukan dia. So 35% darab 160, kau kena dapat 56. So 56 maksudnya persental ke 35 adalah data ke 56. So cari 56. Mana ni 50? 56 mungkin kat sini. Okey, saya buat garisan dia. 52, 54, 56 here. Nanti buat ni pakai pembaris tau. Saya tak ada pembaris, saya pembaris pelik je ni. So tengok kat mana dia langgar. So korang dah jumpa. Now P1, Q2, Q3 special untuk kuartal. So persental apa rupa dia? Tulis P. Mesti tulis P, tulis 35. Persental ke 35 adalah, kalau saya tengok kat situ, saya ingat sikit lah dia tu. Saya rasa macam dekat 70 je. Saya tak nampak, tapi 70. Saya punya garisan ni saya ingat hati-hati. Korang buat elok-elok. So persental ke 65 maksudnya 65% darabkan dengan 160. So kalau 65% darab 160, korang akan dapat data ke 104. Mana 104? So cari 104 dekat sini. Tarik. Lepas tu bawa turun bawah. Saya punya garisan tak cantik So saya nampak macam 76.5. So persental ke 65 adalah 76.5. Ini semua free marks tau untuk korang buat dalam kalau keluar dalam exam. Ni semua markah free. Dan sama lah persental ke 35 pun sama. Okay, ada soalan tak kat sini? Tak ada Tak ada. Okay, nanti buat ni. Siapa nak jawapan minta kat saya nanti. Siapa ada jawapan buku ni pun bagus juga, tak ada masalah. Now, apa lagi kat sini? Oh, okay. Dia minta julat dengan julat antara kuartal. So, saya nak bagi tahu dulu apa beza julat dengan julat antara kuartal. So, julat adalah data paling besar, maksimum data paling besar tolak data paling kecil, data minimum. Julat antara kuartal adalah Q yang besar iaitu Q3 tolak Q1, itu beza dia. Okay, so ni memang soalan famous lah. Dia minta apa beza, bukan dia minta beza, dia minta apa julat dan apa julat antara kuartal. So data maksimum tolak data minimum. So kalau korang perasan kat sini, kita ada jadual kekerapan yang dah dikumpulkan untuk korang. Tahu ke data yang original dia? Saya tak tahu. Saya pun tak boleh bayang data original dia, tapi kita boleh guna apa? Titik tengah. So antara 50 sampai 59, apa titik tengah dia? Cikgu saya tak pandai lah nak bagi bahagi tu. Tak apa, list down. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. So ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kat mana tengah? 5 kiri, 5 kanan. So titik tengah mesti nombor tengah-tengah. So nak dapatkan dia mesti 54 tambah 55 bahagi 2. So korang akan dapat dia punya apa nama? Dekat sini mesti jadi berapa lah tu? 64.5. 64.5, thank you.
54.5. So dekat sini. So kita guna titik tengah sebagai data paling kecil sebab data original tak ada. Sama lah macam ni, nak dapatkan titik tengah tu atau boleh pakai cara simple, ambil 100 tambah dengan 109 bahagi 2. Sama juga daripada condition 1 baik kau buat cara ni. 100 tambah 109 bahagi 2 dapat yang ini titik tengah dia 104.5. So maksudnya dah boleh buat julat kena cikgu? Dah. So ambil 104.5 tolak 54.5 by right korang kena dapat 60. 60 sekejap. Oh tak 50. Corak apa lari? 50 julat dia. Jarak dia, beza dia, okay, allowance paling terbesar dengan allowance paling terkecil RM50. Tak ada, jauh sangat, okay tu. Now, macam mana nak cari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4? So, nak cari kuartal 3 atau nak cari kuartal 1 macam biasa, tambahkan semua bilangan staff ada berapa manusia dekat dalam tu. So, 6 tambah 10, tambah 16, tambah 14, tambah 10, tambah 4. So, total manusia yang ada dalam study kita ni ada 60 orang. So kalau 60, kita nak tahu kuartal pertama, maksudnya 1/4 darab 60. Itulah kuartal 1 saya. So 60 bahagi 4 dapat 15. 15. Ni maksudnya 15 apa? Kedudukan ke-15. Mana kedudukan ke-15? Oh kat tengah-tengah ni cantik. Terus tarik, make sure dia kena. So saya nampak mungkin ni tak cantik tau, tapi kalau korang guna graf tu memang dapat. Okay, so 68. Boleh 68.5. So tu kuartal 1. So nombor kat belakang ni kau dah ada. Nombor kat depan ni kena cari kuartal 3 pula. So cari kuartal 3. So kuartal 3 adalah macam tadi juga 60 bahagi 4 tapi kena darab 3 lepas tu sebab ada 3. Ada 3 kuartal, ada 3 1/4. So korang dapat pada kedudukan 45. 45. So 45 tu bukan jawapan dia. 45 tu kedudukan dia. So kat mana 45? Tengok. Oh kat sini. Tarik. Turun ke bawah. Okay, tengok tu kalau ikut skala betul pakai mata nampak cantik sikit. Tapi sudah nampak 88.5. 88.5. Thank you. So dah tahu dah kuartal 3 kuartal 1. So boleh tolak macam biasa. So 88.5 tolak dengan 68.5 korang akan dapat 20. 20. So RM RM20 lah julat antara kuartal, RM RM50 lah julat antara data. Itu beza dia. Okay, next. Nombor 2 try sendiri. Okay, so kita nak belajar macam mana nak cari sisihan piawai pula sekarang. Now, saya ada benda nak tanya. Boleh tak bagi tahu saya berapa orang yang pakai calculator? Sekejap saya nak share screen. Pakai calculator ni. Berapa orang pakai calculator ni? Ada orang pakai tak? Kalau ada orang pakai, buka suara sikit tak dengar kalau ada. Saya pakai yang 570 tu. So tak ada orang pakai calculator ni lah, tak ada orang beli calculator ni lagi. Ada. Ada, okey. Kalau ada saya nak ajar kejap lagi. So kita ada setengah jam, cukup masa untuk saya bebel. Now, saya nak ajar manual dan saya nak ajar automatic way. Pakai calculator ni. Sebab calculator yang calculator ni tak ada. Calculator ni tak boleh. Tapi calculator ni siapa pakai boleh. Ada statistik saya boleh ajar. Benda ni boleh. Tapi calculator 570 ni tak boleh. So itu kalau korang pakai tu setakat guna untuk buat jadual manual. Okay, saya ajar yang manual dulu.
macam mana nak cari mean, macam mana nak cari varian, macam mana nak cari sisihan piawai. So formula saya rasa semua orang pun dah tahu formula dia. Nak cari formula mean, mean adalah hasil tambah F darab X bahagi hasil tambah semua F. Now saya nak tanya, siapa yang tak faham dengan simbol hasil tambah ni? Tak ada semua orang okey? So dia hanyalah satu simbol untuk orang yang matematik malam macam saya. Nak cakap, oh kau tambah semua F darab X. Maksudnya hasil tambah semua, dia simbol sahaja. Okey, yang ni Fx square bahagi hasil tambah semua F tolak dengan min kuasa 2. Yang last sekali sisihan piawai. Ni formula sisihan piawai. Saya rasa semua tahu. Sisihan piawai adalah punca kuasa kepada varian. So dah jumpa varian, dapatlah sisihan piawai. Nak cari varian kena cari min dulu. Ni, atau simbol dia. Okay, so disebabkan kita ada jadual terkumpul, so titik tengah kena dipakai. So titik tengah dia ni, saya rasa semua nampak 82. 82, lepas tu titik tengah dia 87. Yang tu dia repeat je lah. Okay, ini bukan 9 dah. Ni 102, ni 107. Kenapa dia buat satu kotak kat bawah tu? Sebab nanti kau kena tambahkan semua. So hasil tambah semua F, ni semua F ni adalah 4 tambah 1 kosong tambah semua ni dapat 30. Ini maksudnya tambah semua, tambahkan semua. So X kuasa 2, so X kuasa 2 tu apa? Tengok nombor tu, 82 tu engkau kuasa 2 kan dia, simple je. So 82 kuasa 2 adalah 6724. 6.724. Ya, 6.724. So kita ada lagi 7,569. Kita ada lagi 846. Lepas tu kita ada yang ini 9409. Lepas tu kita ada 10,404. Lepas tu kita ada 11,449. Now, itu adalah X yang dikuasa 2. So bila korang nampak Fx tu maksudnya F darab X. F4 darab X. Saya ulang, F4 darab X. So F4 darab X 82 dapat 328 untuk baris pertama, kelas pertama. Kelas kedua darab, kalau darab 87 lah, tak ada apa beza pun. Darab dapat kosong, kosong lah dia. Okay. 5 darab 97 485. So 12 darab 102 dapat 1200. 1224. Thank you. So 8 darab 107 dapat 856. So apa nak buat dengan semua ni? Kita akan pakai dalam formula tu. So inilah yang dikatakan kau tambah semua F darab X. Maksudnya kau darab dulu Fx tu, F darab X dulu baru kau tambah. Saya ulang lagi sekali. F kena darab X dulu baru kau tambah semua hasil F darab X tu. So kalau tambah semua pakai kalkulator, by right kau akan dapat 2980. Okay, so yang ni macam mana pula? So yang ni adalah F darab X kuasa 2. So ambil F darab yang X kuasa 2. So maksudnya 4 darab 6724. Cikgu, nombor dia memang besar-besar? Ya, memang besar. So kat sini kamu sepatutnya dapat 26,896. So yang ini satu darab nombor ni sama je. So 7569. Kosong darab kosong tak payah fikir. Kosong darab tu memang kosong lah, tak payah fikir dah. So 5 darab 9,409. Nombor je besar sikit. So 47,045. Itulah dia. Kekerapan 12 darab 10,404. Kamu akan dapat nombor ratus ribu.
124,848. Dan 8 darab dengan yang kat belakang tu, okey, 8 darab dengan X kuasa 2 tu, kamu akan dapat 91,592. Dan kalau kamu nampak simbol, oh tambahkan semua Fx square, maksudnya F darab X kuasa 2 baru tambah, kamu akan dapat satu nombor yang besar iaitu 297,9, oh tak ada titik, 950. So sekarang ni kita dah ada semua yang diperlukan. Yang kita perlu buat sekarang adalah pakai dia. So nak cari min macam mana? Nak cari min iaitu simbol dia X bar, X yang ada bar, yang ada topi. Dia kata nak cari min, ambil hasil tambah Fx mana? 2980, kau bahagikan dengan hasil tambah kekerapan iaitu 30. So by right kalau korang ambil 2980 bahagi 30 mesti dapat 99.33 kilo. So varian macam mana pula? Varian kata engkau ambil yang F darab X kuasa 2, yang ni. Yang ni. Yang 297 tu. So ambil varian. Cikgu ada simbol tak untuk varian? Ada, ni simbol varian. Kita panggil lekuk ni sigma. Saya ulang perkataan dia, nama dia sigma square. Sigma nama dia. Tapi sebab ada kuasa 2 saya panggil square lah. So sigma square. Ini simbol untuk siapa? Varian. Untuk varian tu simbol dia. So kalau kita ambil hasil tambah Fx kuasa 2, so kamu akan perlu masukkan 297,950 bahagi dengan hasil tambah semua kekerapan iaitu 30 ni, tolak dengan min yang kamu dapat tadi iaitu 99.33 kuasa 2. Yang penting min kamu tu untuk formula varian kena kuasa 2 kan dia. So kalau kamu buat pengiraan dia, kamu akan dapat 64.56 kilogram. Itulah varian dia. Now, dah dapat varian, macam mana nak cari sisihan piawai? Yang paling senang sekali. Sisihan piawai, simbol dia hanyalah sigma. So, untuk sisihan piawai, simbol dia, ni sisihan piawai. Simbol dia adalah ni. Dia punya kuasa 2 tu tak ada. Bila tak ada maksudnya pergi mana? Kuasa 2 yang asalnya dekat sini hantar ke sebelah kanan. So, jadilah sisihan piawai dia adalah punca kuasa kepada 64.56 iaitu 8.03 04 lah kilogram. Okey, soalan. Tak ada? Tak ada. Now saya nak ajar pakai kalkulator. Sebab apa? Sebab ada orang pakai kalkulator ni, so saya ajar lah. Kalkulator ni adalah heaven kepada siapa yang tahu pakai dia. Now, pertama sekali saya akan pergi dekat, saya clear dulu semua. Reset, setup, everything. Okay, so saya akan pergi dekat statistik. Ini statistik ni. Okay, statistik, tekan butang nombor 6. Lepas tu tekan satu variable. Now, kat sini kosong. Ada something kita kena tukar dulu, iaitu kita kena masukkan frekuensi. So kena pergi dari sekali daripada awal, shift, setup, turun bawah, pergi dekat statistik nombor 3 dan kita kena onkan frekuensi. Sebab kita ada something yang ada frekuensi, so kita onkan dia, tekan 1. So dah on. Dah on, kita masuk balik data. Okay, nampak tu? Dah ready dah untuk masuk. Now, X yang kita nak masukkan bukanlah 80 tolak 84, tetapi kita nak masukkan midpoint dia. So ada berapa midpoint? Midpoint 82, frekuensi dia berapa? 4. Tu dia dah 4. So 87 berapa? Tulislah kat sebelah dia. 1, memang 1 pun. So midpoint untuk tu masukkan juga, walaupun tak ada tapi masukkan je. Yang tu kosong, tulis je kosong. So yang kemudian 97 ada berapa tu? 97 ada 5, so masukkan 5.
102 ada banyak, ada 12. So letak dulu 12. Itu 102. Okey, lepas tu kita ada 107 di tengah. So 107 ada berapa semua? Ada 8. Okey, tengok magic ni. So saya dah masukkan semua data dan saya tekan option. Saya tekan 4. Option, tekan 2. Nampak dia keluar apa? Dia dah bagi dah semua benda yang kamu kira manual tadi tu. So dia bagi apa? Mean. Yang ni mean. Nampak tak? Ke nak saya zoom in? So dia dah bagi mean dah. Terus dia bagi mean. Dia bagi mean, dia bagi hasil tambah mana? 2980 tu ni. FX kamu. So hasil tambah, nampak tak X besar yang telah didarabkan. Lepas tu hasil tambah X kuasa 2 ni 297950, sama je. Lepas tu varian dia 64.56, sama. Ni varian kita. Ni kita punya CCM piawai 8.034, sama lah. Saya bundarkan dia. Okey. Turun bawah, dia terus bagi S kuasa 2 dengan SX tu kamu boleh pedulikan dulu, tak payah buat apa-apa, ignore je. Dia bagi N 30. 30 tu adalah hasil tambah semua frekuensi. Dia terus carikan minimum 82, dia terus carikan kuartal 1, dia terus carikan kuartal 2, kuartal 3 dan nombor paling besar untuk dia. Dan kalkulator ni boleh buat, kalkulator satu lagi tak boleh buat. So kalkulator ni macam mana pula? So sama juga, kena make sure kamu masukkan dulu dia punya frekuensi tu kena on. Konsep yang sama, masukkan data. So 82, kita ada 87, kita ada 92, kita ada 97, kita ada 102, kita ada 107. So data saya tak masuk lagi, saya nak masukkan data sekarang. So 4, 1, 0, 5, 12, 8. Okay, so kalkulator ni kata nak dapatkan dia tu macam mana. So statistik, shift statistik, type, oh no, tak balik, calculate. So okay, jap, jangan lupa nak tekan apa untuk calculator ni, constant convert vector complex ni ke? Tak. Solve, no. 3 statistik, varian, dah terpadam lah. Saya lupa buat yang ni. Ada orang pakai ni ke? Ada sesiapa tahu buat pakai calculator ni? Saya dah terlupa lah. Tak ingat pula. Semen. Tak apa, nanti saya check untuk minggu depan. So untung kalkulator yang ni sebab kita boleh dapat data terus lah, immediately. So siapa yang nak beli, jangan beli kalkulator ni dah. Jangan beli yang ni. Kalau ada boleh pakai. 570ES ni power memang dah cukup power dah, dia lebih kurang sama. Cuma ada beberapa benda yang dia tak ada lah. So kalkulator ni paling power so far, RM60 dekat Shopee. Beli lah, tolong lah beli. Carilah jalan saya nak beli pun. Sangat berguna. Okay. Ada soalan? Tak ada Tak ada, saya pergi seterusnya. Okay, so saya nak ajar macam mana nak lukis kotak plot ataupun box plot. So kita nak guna OGIF ni lukis box plot dia. Cikgu kalkulator boleh bagi box plot tak? Tak boleh. Sangkut, tak boleh. So box plot tu dia terdiri daripada apa? Box plot tu bentuk dia mesti kotak lah, obviously. So bentuk dia kotak macam tu. Dia boleh jadi macam ni, atau dia boleh jadi macam ni. Ini box plot. Apa guna dia? Box plot ni guna dia kalau kamu ada banyak box plot, kamu boleh nampak dia punya jenis data nanti.
Bila ada banyak box plot kita compare, kita bandingkan siapa yang minat statistik, nanti kamu akan nampak dia nak guna macam mana. Tapi kalau nak cipta dia, simple je. Apa yang kita perlukan dekat box plot adalah kita perlukan dia punya Q1, kita perlukan dia punya Q2, Q3, dan kita perlukan data minimum dan data maksimum. Kat mana semua ni data minimum? So minimum dekat sini, maksimum dekat sini. So kalau maksimum sebelah kanan, maksudnya sini mesti Q3, sini mesti Q1. No, ada satu palang nanti kat tengah-tengah tu mesti Q2. Ini adalah data dia yang kita perlukan. So daripada ORGIF tu kita kena tarik data keluar. So kita ada berapa orang semuanya? Kita ada 50 orang. So kalau 50 orang, Q1 kita mestilah 50 bahagi 4. Q2 mesti 50 bahagi 2. Q3 mesti 50 bahagi 4 darab 3. Minimum dia, kalau korang tengok kat sini, alamak, minimum dia 0.5 ke cikgu? So minimum dia 0.5 tu, 0.5 paling rendah. Paling besar apa? 40.5. So korang dah tahu dah. Nilai dekat sini mesti 40.5. Kat sini 0.5. So kerja kita sekarang cari dia punya ni je. Dia punya Q1, Q2, Q3. So Q1 kalau 50 bagi 4, saya dapat kedudukan ke 12.5. Tengok 12.5 kat mana? Kat sini roughly. Tarik, tengok bawah. So kalau saya tengok betul-betul, saya akan dapat 19.5. So maksudnya Q1 ni nilai dia 19.5. Dan Q2 50 bahagi 2 25. So 25 kat mana? Dekat sini. Tarik betul-betul garisan tu, tengok kat mana dia turun. So by right korang mesti dapat nilai dia betul-betul cantik dekat 25. So inilah 25 nilai dia. So yang ketiga, okey, 50 bagi 4 darab 3, korang kena dapat kedudukan ke 37. 37 dekat sini roughly. Turun ke bawah. Kalau tengok betul-betul, korang akan dapat 29.5. So dekat sini nilai dia 29.5. Dah siap box plot. Cikgu, kalau dia bagi kotak macam ni, nak buat macam mana? Dia tak bagi syarat, so korang boleh lukis je. Ikut kotak yang asal tu, tengok jarak dia 5 kan. So setiap 2 cm tu 5 jarak dia. So boleh buat lah. Soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. So ni pun sama, buat box plot. Itu je kita perlukan. Dah pukul apa dah je? Almost 5. Okay, soalan-soalan famous yang ada dekat sini yang saya nak buat sekejap. So, kenapa saya ajar pakai kalkulator? Sebab soalan macam ni lah. So, diberi ini 1188,706 min dia tu. Dia kata cari CCMPY bagi data tu. Kalau malas, ayat saya kalau malas lah. So, sumbat je dalam ni. Tapi kena data yang betul lah, kena ambil tahu data yang betul. So, kita ada 159, 162. So, nak buat cara mana? Nak buat cara manual ke nak buat cara ni? So, kalkulator ni guna dia untuk double check jalan kerja kamu lah. So boleh tak buat macam ni, 159 tambah 162 bahagi 2. Dapat ke? Tak dapat. So kena buat elok-elok. Kena buat cara ada kurungan lah. So 159 tambah 162 tutup kurungan, lepas tu bahagi 2. Baru dia bagi yang betul. Sama lah macam ni, buat elok lah. So 163 tambah 166 tutup kurungan bahagi 2.
cikgu kalau cara dia senang macam ni, baik kita pakai manual je. Pakailah manual, tak ada masalah. Saya nak tunjuk cara pakai calculator je. So, siapa dapat jawapan beritahu saya apa jawapan dia. 167 tambah 170 bahagi 2. Oh, tu nombor dia. Ulang-ulang tu. Lepas tu kita ada 171. 171 tambah 174 tutup kurungan bahagi 2 dapat 172. So nombor dia berulang ni. 172 pula. So 175 tambah 178 tutup kurungan bahagi 2. Last sekali saya ada 179 tambah 182 tutup kurungan bahagi 2. Last sekali saya ada 183 tambah 186 tutup kurungan bahagi 2. So frekuensi sekarang nak masukkan. So 1, 4, 11, 12, 6, 4 unit. Settle. Lepas tu buka je calculator, tengok calculator statistik. Option one variable calculator. Option summation. Tak buat tengok summation. Tak tengok semua ni. Data. Mana tadi tak ingat saya letak. Tu. So obviously dah bagi jawapan 5.501. So jawapan dia C. Dia dah bagi sisi yang awal terus. Contoh pakai kalkulator ni lah. Dengan satu lagi tu. Okay. Nak saya tunjuk cara manual ke? Bila tu? Nak Okay, saya tunjuk. So kalau manual. Okay, so manual. Kalau nak cari varian dia, kamu kena ambil hasil tambah semua fx square bahagi dengan fx tolak dengan x bar kuasa 2. So yang dah ada sekarang ni kita ada yang atas tu 1188706 bahagi dengan hasil tambah f. Hasil tambah f kalau kamu tengok ada 40. Maksudnya tambahkan semua ni jadilah 40. Tolak min 172.3. Betul tak min dia? 172.3 min dia. So nanti kalau kamu punca kuasakan semua ni, kamu dapatlah dia punya nilai iaitu 5.509. Itu je cara dia. Kenapa saya ajar pakai calculator? Banyak guna untuk kira dah buat tu korang boleh check jawapan terus lah. Dalam exam dah tak ada masa lah tak ada masa nak main-main kan. So at least kalau boleh check terus betul, dah tahu dah satu soalan betul. Happy lah sikit rasa. Okay. Ada soalan lain? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, saya rasa sampai situ je lah kelas saya hari ni. Cikgu nak tanya. Tanya. Cikgu guna kalkulator tu memang kat telefon ke atau dia guna apps? Ini memang calculator. Ni dijual. Kamu boleh bawa masuk exam. Kalau tak pakai sekarang, boleh pakai nanti waktu matrix. Siapa